kami akan guna juga perkataan yang sama kepada Syed Saddiq bila kami langgar MUA dan kami langgar Puteri Wangsa lepas ni. Itu kan kerusi rakyat. Kenapa pula nak marah? Relax. So kita akan langgar MUA, Syed Saddiq di MUA, dan kita akan langgar Amirah di Puteri Wangsa. Jangan risau, kita akan lawan. Kita akan lawan dan pastikan bahawa kita akan menang dan kamu kalah di kerusi tersebut. Jangan marah. Itu kan kerusi rakyat. So tak apa, jangan risau. Tak ada kompromi lagi ni. Lepas ni kita langgar terus. Itu kan kerusi rakyat. So I'm just memulangkan paku buah keras kepada diri kamu sendiri. Kan? Saya memulangkan paku buah keras kepada diri kamu sendiri. So apa nak risau? Relax lah. Sebelum kita bawa kepada cerita Sanusi ni, tuan-tuan, ada satu lagi skandal yang terdedah di Terengganu sebenarnya berkenaan dengan Samsuri. Saya baca dahulu kenyataan daripada Najib Bakar ni daripada Facebook beliau. Okey. Terdedah dokumen melibatkan agensi utama Terengganu. Tanah ditukar milik kepada isteri Exco, conflict of interest. Pendedahan ini dimulakan oleh laman Terengganu Coverage. Macam ni cerita dia. Di Terengganu ada sebuah agensi bernama Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu. Dalam bahasa mudah, tujuan utama PMINT adalah memajukan pelbagai sumber dan sektor. Bila cakap memajukan, maksudnya develop lah, seperti buat projek, perumahan, kemudian jual kepada rakyat. Ada 3 lot tanah yang dimiliki oleh PMINT, dibeli pada tahun 2015 untuk tujuan pembangunan dengan harga RM930,000. Lokasi tanah ini sangat strategik. Terletak di hadapan pejabat daerah Hulu Terengganu, tepi jalan sungai utama di Kuala Berang. Rupanya pada tahun 2019 dan 2020, ketiga-tiga lot tanah, lot 50136, 137 dan 138, ditukar milik daripada PMIT kepada seorang individu bernama Nur Aini binti Muhammad. Gambar 345. Nur Aini ini tinggal di alamat nombor 6712 Kampung Sungai Petani. Lihat syarat-syarat yang aku kotakkan merah. Syaratnya adalah ketiga-tiga lot ini didirikan bangunan kedai sahaja dalam tempoh 2 tahun, kecuali kalau dapat extension dari pejabat tanah. Aku tertanya juga, kalau nak develop bangunan rumah kedai, sepatutnya syarikat pemaju lah, bukan individu. Tertanya lagi, siapa Nur Aini binti Muhammad ni? Di dokumen itu tertera nombor kad pengenalan pemilik. Laman Terengganu Coverage dedahkan yang Nur Aini adalah isteri kepada seorang adun PAS di Terengganu bernama Dr. Mamat Putih. Ingat tak lokasi tanah itu di mana? Tanah itu di Kuala Berang. Dr. Mamat Putih itu merupakan adun di Dun Kuala Berang. Yang lagi short, Mamat Putih juga merupakan ahli lembaga pengarah PMIT. Di laman Wikipedia dinyatakan pasangan kepada Dr. Mamat Putih bernama Noraini binti Muhammad. Gambar 7. Dalam sijil tanah itu, Noraini dalam Wikipedia, Noraini, orang lain kot. Okeylah, saja nak jawab soalan walau on sebelum mereka tanya. Dalam Wikipedia juga sebut nama ex-PM ke-8 sebagai Muhyiddin, walau nama sebenarnya Mahyadin. Sebab dah ada nombor IC tu, aku carilah maklumat Nur Aini dalam gambar pengundi di laman SPR. Lokalitinya Sungai Petani dalam Dun, Kuala Berang. Lokalitinya Kampung Sungai Petani. Tengok balik gambar 7 dari Wikipedia itu, kat mana kediaman Mamat Putih? Kediamannya Kampung Sungai Petai. Sudahlah. Okeylah, mungkin malam akan cakap, dalam satu kampung mungkin ada ramai nama Noraini. Bukan bini adun seorang ni saja. Soalan itu aku pulangkan balik kepada adun Penangan dan juga orang Kampung Sungai Petani. Boleh cek nombor 6712 Kampung Sungai Petani, alamat Noraini binti Mamat Putih atau Noraini bini orang lain. Awal tadi aku sebut peranan PMIT memajukan development kan? Okey. Apa yang dia sebut? Okey, yang ni saya tak boleh baca lah. So ini dokumen-dokumen dia tuan-tuan. Tuan-tuan siapa yang ada dekat social media, YouTube, Facebook, boleh tengok dokumen-dokumen ini. Kita memajukan sektor. Yang ini tanah yang dimaksudkan tu. Tanah yang dimaksudkan di Terengganu, lot 50136, 37, 38 di Jalan Kuala Berang. Dekat betul-betul dekat tepi highway. Highway ke jalan raya utama lah. So very strategic lah. Kita tengok ni yang dimerahkan ini. Hendaklah dijadikan rumah kedai saja. Baik. Kemudian ni dokumen rumah kedai. Rumah kedai 3 lot tanah tu. Yang ni adalah YB Haji Mamat bin Putih tu. YB Haji Mamat. Tuan-tuan boleh tengok sendiri YB tersebut, gambar tu, gambar 6. Kemudian dia tengok Hajah, dia punya isteri dia, pasangan dia, Hajah Noraini bin Muhammad. Hajah Noraini Muhammad. Okey. Kemudian Nur Aini, bukan Noraini, Nur Aini. Dekat sini dia tulis Nur Aini lah, betul lah, Nur Aini, Hajah Nur Aini. So IC dia adalah yang ini
Dia lahir 1 Disember, perempuan. Ini alamat dia, Kuala Berang. Kemudian company yang dapat tu adalah company of companies, acquiring dia kata kat sini sepatutnya. Dan inilah orang yang dikatakan telah mendapat dokumen tersebut. Kalau kita tengok kat sini, yang dapat perbadanan yang kepada Nur Aini binti Muhammad. Nombor kad pengenalan 59 11 5 Kita tengok kat sini, sama tak? 59 11 sama. So kalau kita tengok yang merah ni, kepada Nur Aini 1, kepada Nur Aini 2, kepada Nur Aini 3. Ketiga-tiga tanah itu telah dijual kepada isteri adun, tuan-tuan. Pas, tuan-tuan. Berkopiah, tuan-tuan. Ini bukan main-main, bukan fitnah, tuan-tuan. Faktanya ada dekat situ. Faktanya ada di situ. Ini saya nak cerita lah kan. Adakah ini salah satu kaedah ataupun satu benda yang dinamakan sebagai penyalahgunaan kuasa? Ya. Jawapan mudahnya ya. Sebab apa? Sebab suami dia duduk di dalam lembaga pengarah. Maka itu dikira sebagai conflict of interest dan boleh dikira sebagai suapan. Sebagai kaedah suapan. Sebab dia transferkan tanah milik. Bukan milik. Kalau milik laki dia kepada bini dia, tak ada masalah lah. Ini bukan milik laki dia. Ini milik kerajaan negeri. Dia pindahkan kepada isteri adun yang merupakan adun di kawasan tersebut. So macam mana ni? Itu saya kata semalam. Semalam kita attack overkill Sanusi. Hari ni kita attack Samsuri. Apa kena mengena Samsuri? Itu bukan Samsuri. Ya. Samsuri pun ada kes dia. Yang ni adun dia. Guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari lah. Takkan bos orangnya makan. Kami pun nak juga. Takkan bos orangnya nak makan. Kami pun nak juga. Yes, tuan-tuan. Ya, pendedahan tersebut berlaku sekarang ini. Belum kita dedahkan juga dokumen lawatan MB Kedah. Memohon pas lawatan istimewa daripada China tu. Kita bakar. Jangan sangka kami tidak akan bakar. Baik, kita bakar yang ni, tuan-tuan. Ada satu dokumen didedahkan. Ini saya sebut juga. Tapi saya dedahkan lagi berkenaan dengan MB Kedah. Mohon pas lawatan pekerja daripada China. Pekerja REE China. Sokongan bagi mendapatkan pas lawan ikhtisas bagi tenaga kerja teknikal pengurusan dan profesional daripada China untuk kerja-kerja penjelajahan dan penyediaan awal pemasangan infra galian mineral di negeri Kedah. Diminta pada masa itu oleh Sanusi kepada Hamzah Zainuddin sebagai pada waktu itu. Nah, apa yang berlaku? Semalam Saifuddin mendedahkan berkenaan dengan penahanan seorang daripada China yang dikatakan masuk ke dalam negeri Kedah dalam Malaysia menggunakan pas tersebut. Dan Saifuddin mengatakan bahawa beliau ada gambar-gambar. Sanusi bergambar dengan dia, Sanusi bersama, dan dia adalah yang dibawa ke dalam Kedah dan beliau telah ditangkap. Apa sebab ditangkap kita tak tahu. Saifuddin kata dia akan dedahkan tidak lama lagi. Cuma dia nak Sanusi jawab siapa Mamat itu. Dan juga pendedahan daripada Saifuddin semalam berkenaan dengan ada beberapa orang daripada China ini dibawa masuk di atas pas sosial, pas sebagai visitor, tetapi telah diletakkan dalam satu syarikat di mana salah seorang ahli lembaga pengarah syarikat itu adalah orang MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah. Syarikat di mana antara director dia adalah orang daripada China yang dikaitkan dengan REE. So tuan-tuan, di Kedah disakau, di Terengganu disakau, dekat Kelantan macam mana Is? Sabar. Kelantan relax dulu. Kelantan relax dulu. Kita buat Terengganu, kita buat Kedah dulu tuan-tuan. Kelantan relax dulu. Bukan dokumen tu tak ada. Kita ada dokumen-dokumen berkenaan. Jangan risau. Dan hari ini ke semalam, PTG mengatakan, pengarah PTG mengatakan, sebenarnya kita buat compound 500,000 itu tak ada kena-mengena dengan Sanusi. Oh, dia buat kenyataan akhbar lah. Kami buat compound tak ada kena-mengena dengan Sanusi. Sebenarnya kalau Sanusi nak batalkan compound tersebut, dia boleh batalkan. Sebenarnya dia kata. Oh, dia nak bela juga Sanusi ni. Baik. Semalam sebenarnya Saifuddin dah jawab benda ni. Tapi saya baca. Okey. Pengarah pejabat tanah Pengarah pejabat tanah galian PTG
Kedah Datuk Muhammad Suhaimi Abdul Rahman tampil memberi penjelasan bahawa kompaun 500,000 ke atas MBI, Perbadanan Menteri Besar atau Menteri Besar Incorporated, kerana mempunyai kaitan mencuri unsur nadir bumi atau REE atau Rare Earth Element, tahun lalu adalah dibuat mengikut perundangan yang bukan ditujukan khas kepada Sanusi. Jelas Muhammad Suhaimi, pendakwaan di bawah Seksyen 426 itu dibuat setelah mendapat kuasa untuk mengeluarkan kompaun daripada ketua pendakwaan Kedah itu tidak menulis nama Muhammad Sanusi untuk dikompaun. Tangkapan yang dibuat kepada PTG diguna Seksyen 426 kerana ia berlaku di luar kawasan tersebut dan pendakwaan kita mendapat kuasa untuk kompaun 500,000. Tetapi ketua pendakwaan pun tidak menulis sila dakwa Sanusi. Tak ada. Bila tak ada, jangan dok cerita kata ada, katanya. Menulis mengenai kenyataan Saifuddin Nasution mencabar Sanusi menjelaskan perkara itu dari menafikan sama ada beliau telah terbabit dalam kejadian mencuri REE. Muhammad Suhaimi berkata perkara itu tidak benar sama sekali. Katanya, Sanusi yang punya kuasa untuk mengecualikan kompaun tidak berbuat demikian, sebaliknya bersetuju individu yang dipertanggungjawabkan dikenakan tindakan berkenaan. Adakah orang mencuri setuju dia didenda? Ada orang mencuri, lepas mencuri, tangkaplah saya. Kalau MB hendak campur tangan, masa itu boleh. Kuasa dia ada bawa ke mesyuarat ESCO dan kecualikan. Tetapi dia tak pernah buat macam tu. Maksudnya, sebenarnya, MB boleh kecualikan. Tapi kenapa tak kecualikan? Saya jawab, mudah je, Datuk. Sebab kalau dia kecualikan, memang dia akan kena fire lah. Fire, 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 Ultraman. Orang macam saya lah yang pertama fire. Engkau compound diri kau sendiri, lepas tu kau kecualikan diri kau sendiri daripada kena compound. Salah guna kuasa lah. Sebab itu dia tak berani compound. Itu menjawab persoalan itu. Now, seterusnya, soalan dia adalah, surat itu tidak ditujukan kepada Sanusi. Ya, saya setuju. Tak ditujukan. Tak ada tulis itu ini kepada Sanusi. Itu compound. Bukan jenayah mencuri yang kita bawa section mencuri itu. Bukan. Compound itu ditujukan kepada siapa? MBI. MBI ni siapa yang ditujukan? Pengurusi. Siapa pengurusi? Sanusi lah. Takkan yang itu pun nak kena jelaskan. Memanglah dia tak tulis itu compound kepada Sanusi. Ya. Tapi compoundnya kepada MBI, di mana pengurusinya adalah Sanusi. Tak, Datuk. Kalau nak bela tu agak-agak lah. Nak jadi walaong tu, biar berakal lah sikit. Ni dah peringkat paling tinggi pun jadi walaong yang tak boleh nak bela dengan betul. Kan? Dia nak bela sangat bos dia ni. Dia punya fakta pun ke laut. Compound itu kepada siapa? MBI. Siapa pengurusi MBI? Sanusi. Jadi Saifuddin tak salah lah. Betul lah pada Saifuddin ni kata. Kepada Sanusi. Siapa pengurusi MBI? Iswardi? Bukan. Datuk? Bukan. Sanusi. Jadi betul lah kepada Sanusi. Kalau kita nak kata dia mencuri, kita tak letak bawah compound. Kita letak bawah akta mencuri, akta menceroboh. Tak, itu lain. Compound itu menunjukkan, compound itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Compound itu menunjukkan, betul lah Sanusi, betul lah tanah REE itu dicuri. Betul lah ada berlaku pencerobohan. Betul lah perkara yang disebut itu betul. Sebab compound dah ada. Jadi sebenarnya Datuk sendiri bukannya nak membela Sanusi, membenarkan apa yang kami cakap, iaitu compound itu dah ada. Memang benar berlaku pencerobohan. Memang benar berlaku pencurian. Memang benar berlaku tanah diambil. REE diambil dengan cara pencerobohan. Benar. So terima kasih Datuk kerana membenarkan apa yang diucapkan oleh Saifuddin dan juga yang disebutkan oleh kami selama ini. Jadi jangan risaulah. Jangan risau, insyaAllah. Baik. Sebelum saya bawa cerita Sanusi ni, saya nak bawa cerita Cikgu Bat. Habislah cerita Sanusi tadi tu lah. Ni cerita Cikgu Bat lah pula. Sanusi pun kawan bosan pula cerita Sanusi. #Sultan Best, tuan-tuan. Tapi sebelum kita cerita pasal Sanusi, Cikgu Bat. Saya cerita pasal Cikgu Bat lah. Tempoh hari, Cikgu Bat ada buat laporan SPRM. Dia buat laporan SPRM. Dia kata apa? Anwar telah menggunakan telah mendapat dana daripada Tauke Misteri. Tauke Cina Misteri. Dia kata. Dia hasil daripada pendedahan daripada setiausaha sulit atau setiausaha khas Anwar Ibrahim. Saya dah tengok dokumen tu sebenarnya. Di mana air dan juga elektrik rumah itu dibayar atas nama seorang Cina. So dia buat laporan SPRM. Dan dia ambil gambar di hadapan SPRM. Dia ambil gambar di hadapan SPRM. Itu gambar dia. Kan? Dia ambil gambar. Kemudian saya petikaikan. Saya kata, number one Cikgu Bat, saya kata, kalau kamu dah buat laporan SPRM,
Kamu tak boleh dedah dekat media kerana itu satu kesalahan. Di bawah Akta SPRM. Sebab saya tahu saya pernah buat laporan SPRM. Bukan sekali, bukan 2 kali. I think 3-4 kali saya pernah buat laporan SPRM. Dan ada satu laporan tu sangkut. Maksudnya orang tu kena. Kan? Saya pernah buat laporan. Jadi kita tahu. Yang kedua saya kata, tanah itu, rumah itu bukan rumah Anwar Ibrahim. Itu rumah sewa. Pajakan 10 tahun. Dan akhirnya keesokan harinya disahkan oleh Peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa dia sewa? Itu semua saya dah jelaskan dalam video tu. Itu nanti. Itu tuan-tuan boleh tengok sendiri. Tapi itu rumah sewa. Jadi bila rumah sewa, of course lah nama rumah tu atas nama pemilik dia. Bila nama pemilik dia, nama elektrik atas nama pemilik dia, nama air tu nama pemilik dia lah. Tak tahulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan sewa rumah, tiba-tiba rumah tu tukar nama pada nama tuan-tuan. Dia punya elektrik dengan air. Kita bukan duduk situ. Kita bukan rumah tu milik kita. Milik owner tu. Jadi, apa yang berlaku hari ini? Rupanya Cikgu Bat tipu. Cikgu Bat belum terima, SPRM belum terima laporan Cikgu Bat ke atas Anwar rupanya. SPRM belum menerima sebarang memorandum atau laporan rasmi daripada Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Shahrin. Walaupun setelah kunjungannya ke Ibu Pejabat Suruhanjaya itu minggu lalu. Badrul dikenali sebagai Cikgu Bat ke Ibu Pejabat SPRM selalu dan mendakwa dia membuat laporan berhubung kediaman Perdana Menteri di Kajang. Pada 11 Julai, Badrul membuat sidang media di luar Pejabat SPRM. Ketika itu dia menyuarakan hasrat untuk menyerahkan memorandum kepada pondok pengawal di pintu masuk. Namun pegawai SPRM melakukan prosedur penyerahan memorandum perlu dibuat di atas premis dan ada pegawai menunggu untuk menerima bahawa okey. Dia enggan masuk dan menyatakan yang dia akan serahkan maklumat melalui pos. Setakat ini SPRM belum menerima sebarang memorandum atau laporan rasmi. Pesuruhjaya SPRM Azam Baki turut menafikan ada menerima sebarang memorandum atau laporan daripada Badrul ataupun individu yang lain. Dalam sidang media Selasa lalu, Badrul mendakwa rumah yang dinami Anwar milik tauke Cina yang penuh misteri. Baik tuan-tuan, rupanya aduh, Cikgu Mat, kusangkakan bodoh, rupanya bangang. Orang macam tu korang percaya tuan-tuan? Orang macam tu yang walaupun percaya, aku sangkakan bodoh, rupanya bangang. Tak ada ke pembangkang yang bijak-bijak? Ya Allah, ya Tuhanku. Dia macam ni lah tuan-tuan. Rupanya, saya tak baca tadi, saya baru baca dengan tuan-tuan lah tadi. Rupanya, dia ada dokumen tu, kononnya dokumen yang pasal tadi lah. Saya tahu dokumen tu sebenarnya, yang kenyataan bila orang tanya soalan tu kan, saya tahu dokumen tu. Dia nak bawa ke SPRM, tapi dia tak nak bawa masuk dalam SPRM. So dia kata dia nak serah kat Pondok Guard. Soalan saya, kenapa dia tak berani nak bawa masuk dalam SPRM? Kenapa? Takut kena tangkap ke Cikgu Bat? Ini bukan zaman Mahathir lah. Kau nak masuk buat laporan, masuklah. Itu yang pertama. Kedua, saya tahu berkemungkinan dia tak berani nak buat laporan tu. Number 2, sebab dia takut kena saman satu hal. Dia tak boleh buat pendedahan lagi selepas ini. Dia tak boleh buat fitnah lagi lepas ni. Sebab once you dah masuk dalam SPRM, benda tu semua tak boleh didedahkan lagi. Tak boleh dibincangkan secara umum lagi dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kemungkinan juga dia nak tengok reaksi. Tetapi sepatutnya dia cek dulu ada reaksi sebelum dia buat laporan SPRM. So akhirnya benda tu backfire kepada dia. Benda tu sekarang ni backfire kepada Cikgu Bat. Yang nampak bodoh, yang nampak bangang, Cikgu Bat lah. Kan? Dia cikgu ke? Tak tahu, Allahualam. Orang panggil dia Cikgu Bat, aku panggil dia Cikgu Bat je lah. Kan? Nampak bodoh dan bangangnya dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, punya bodoh dia. Dia nak serah dekat, bukan diserah dekat pegawai SPRM, dekat guard house. Apa kuasa guard house pula nak apa orang kata, nak terima laporan SPRM memorandum? Kalau betul nak serah kepada pegawai SPRM. Dia ada prosedur dia. Macam saya kata, saya dah pernah buat laporan SPRM. Kita masuk, kita akan jumpa pegawai tu dia assign kepada kita, dia akan duduk dalam satu bilik, dia akan terima laporan kita, dia catat, kita serah kepada dia, kita kena sign satu dokumen. Dalam dokumen itu mengatakan antara lain, kita tidak dibenarkan mendedahkan apa yang telah kita bagi kepada SPRM keluar. Itu saya pelik. Kenapa tiba-tiba dia maksudnya dia tak masuk ke dalam, dia tak jumpa pun pegawai tu. Kalau dia jumpa, pegawai tu akan nyatakan sedemikian.
Kan? Akan nyatakan sedemikian. Tapi sebaliknya Cikgu Bat ni, alah, ada. Orang macam ni yang korang percaya tuan. Tapi lepas ni tuan-tuan, insyaAllah, percayalah, antara beberapa nama yang akan kena kutip, ni salah seorang lah. Apa sebab dia? Ada cerita dia. Sanusi, Cikgu Bat, Papa Gomo, dan beberapa geng-geng PN yang lain ni, saya nak beritahu awal lah, antara yang akan kena kutip. Oh, kejam korang Is ni. Bukan. Mereka memang ada kesalahan yang genuine. Menyentuh banyak perkara. Daripada rasuah, kepada apa orang kata, hasutan, kepada dia ada. Ada benda tu. So, jangan risau. Okay? Sedia je lah. Saya kata sedia je. Tunggulah masa anda nanti. Jangan risau. Tunggu masa anda untuk dipanggil. Baik. Kita cerita tentang Sanusi bakal didakwa esok, tuan-tuan. Pertama sekali, Sanusi kata dia tak tahu pun dia kena dakwa. Akan didakwa esok. Saya baca. Sanusi, saya belum dimaklumkan akan didakwa. Menteri Besar Kedah, Sanusi dia masih belum menerima notis pendakwaan mahkamah sebagaimana dilaporkan hari ini. Okey. Dia pertama sekali, Sanusi, jenayah ni kita tak ada hantar notis Sanusi, dia bukan civil. Saya belum dimaklumkan, katanya. Pendakwaan terhadap pengarah pilihan raya itu dipercayai berkaitan kenyataan didakwa menghina institusi Kesultanan Selangor dalam memilih menteri besarnya. Ini berdasarkan penyenaraian kes yang akan dibicarakan di Mahkamah Session Selayang pada pukul 9 pagi esok, manakala sumber mengesahkan polis telah menyelesaikan siasatan mereka terhadap pemimpin PAS itu. Menurut penyeraian mahkamah, seorang daripada nama Muhammad Sanusi Muno akan dihadapkan di mahkamah